Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Pempengaruh Awas Bahaya Ghibah. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah tuan-tuan bahawa ghibah itu merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar? Tahukah tuan-tuan bahawa ghibah itu bukan sahaja dengan kata-kata, malahan dengan perbuatan juga. Ada seorang wanita yang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala wanita itu hendak keluar, Aisyah berisyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya untuk menunjukkan bahawa wanita tersebut pendek. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Qad tabatiha, engkau telah menghibahnya." Riwayat Ahmad. Dosa ghibah ini telah dinyatakan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12 yang telah dibacakan sebentar tadi, yang bermaksud, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya kita aktif di media sosial seperti di Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube, kita akan mendapati bahawa terdapat pempengaruh yang mengisi kandungan media sosialnya dengan menceritakan tentang kesilapan orang lain atau memaparkan kesalahan orang lain sehingga menimbulkan rasa malu pada pelaku kesalahan tersebut, walaupun kesalahan itu kecil. Malahan ada yang memaparkan kesilapan orang lain sehingga menimbulkan kebencian dalam kalangan masyarakat. Al-Shawkani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir menyebut Allah Subhanahu wa taala memisalkan ghibah ini dengan memakan bangkai seseorang, kerana bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama keadaannya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menghibah dirinya. Beliau juga menjelaskan maksud pada ayat muqaddimah khutbah ini terkandung isyarat bahawa kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya.
Jika daging manusia sahaja diharamkan untuk dimakan, begitu pula dengan kehormatannya dilarang untuk dimalukan. Ayat ini menjelaskan agar setiap Muslim menjauhi perbuatan riba, kerana ia adalah perbuatan yang teramat keji dan mungkar. Begitu juga tercelanya orang yang melakukan riba. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana riba itu boleh berlaku. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal riba? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu, qala zikratu akhaka bima yakruh. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu, qala in kana fi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahatta." Tahukah kamu apakah riba itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Engkau menyebut tentang hal saudara kamu yang ia tidak sukai." Baginda ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku bicarakan?" Baginda menjawab, "Jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada, maka engkau telah berbuat riba. Namun jika tidak benar, maka engkau telah berbuat fitnah." Riwayat Muslim. Daripada hadis di atas, kita dapat fahami bahawa pertama, perbuatan riba itu adalah mengumpat atau gosip dan merupakan perbuatan dosa. Kedua, riba juga adalah menceritakan atau melakukan sesuatu yang buruk yang ada pada diri orang lain. Ketiga, riba iaitu mengumpat, gosip. Gosip boleh berlaku melalui lisan, tulisan atau melalui bahasa isyarat. Walaupun yang dibicarakan itu betul pada orang tersebut, ia adalah riba yang diharamkan. Jika yang dibicarakan itu tidak benar, ia adalah fitnah. Kelima, dunia sosial hari ini mudah terdedah dengan gosip dan mengumpat melalui media sosial, sama ada melalui FB, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Bila dipost atau forward, akhirnya ianya menjadi fitnah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimin fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara, sedang kamu tidak mengetahui sedemikian. Rasulullah SAW melarang keras umatnya daripada melakukan riba melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling tanajusi, yaitu menyakiti dalam jual beli. Janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, mendiamkan,
dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara untuk Muslim lainnya. Kerana itu, dia tidak boleh berbuat zalim, memulaukan, berdusta dan menghina yang lain. Takwa itu di sini baginda sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepadanya 3 kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap Muslim atas Muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Muttafaqun alaihi. Oleh itu, marilah kita menjauhi sifat ghibah ini. Apatah lagi sekiranya kita aktif di media sosial. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Muttafaqun Allah. Muslim yang berbahagia, pempengaruh hendaklah menggunakan pengaruh yang ada bagi menggalakkan pengikutnya di media sosial supaya menyebar dan melakukan kebaikan, menggalakkan pengikut supaya berakhlak mulia dan menjaga adab di media sosial, serta menjauhi sifat-sifat mazmumah, tidak menimbulkan perselisihan faham dan persengketaan yang berpanjangan. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Man dala 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Sesiapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, maka dia mendapat pahala sama seperti orang yang melakukannya. Riwayat Muslim. Berwaspadalah apabila melayari media sosial. Pastikan benar dan sahih terlebih dahulu, kemudian barulah disebarkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah dahulu untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, daripada khutbah yang disampaikan ini, marilah kita mengambil iktibar dengan menghayati isi kandungannya agar dapat dijadikan pedoman dalam hidup ini. Pertama, umat Islam hendaklah menjaga hubungan baik sesama manusia yang merupakan tuntutan selepas daripada keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Kedua, umat Islam juga wajib meninggalkan perbuatan riba, iaitu mengumpat, bergosip dan menyebarkan keburukan orang lain, terutama sekali di media sosial. Ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa mulut adalah punca utama yang menyebabkan manusia itu menjadi penghuni neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatin lumazah.
celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Surah Al-Humazah ayat pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.